Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita bertemu lagi malam ni, Alhamdulillah. Kita jumpa lagi malam ni. Selamat malam. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dan diberi faham dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami. Hai, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi malam ni, Alhamdulillah. So, apakah topik yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni adalah 5 cara nak kekalkan motivasi diri. Sangat penting kita kena kekalkan motivasi dalam diri kita. Sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Okay, so itu yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni. Yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni adalah apakah cara-cara untuk kita motivasikan diri kita. Okay, so malam ni Mira nak sharekan apakah antara cara-cara yang perlu kita motivasikan dalam diri kita. Sangat penting kita sebenarnya kena kekalkan motivasi dalam diri kita. Okay, sangat penting sebenarnya, sangat penting. So itulah yang Mira nak sharekan dengan korang hari ni. Malam ni kita jumpa lagi, Alhamdulillah. Lambat sikit. Assalamualaikum aku. Hai, selamat malam. Terima kasih join live Kak Mira malam ni. Kak Mira nak sharekan apakah cara-cara kita nak kekalkan motivasi kita dalam diri kita tu. Sebenarnya sangat penting kita selalu kena motivasi diri kita dalam setiap perkara sebenarnya. Itulah yang Mira nak sharekan dengan korang hari ni. So korang bolehlah share kan, tag kawan korang kan. Apa yang Mira nak sampaikan ni adalah sebenarnya boleh memberikan manfaat sebenarnya untuk sama-sama untuk diri Mira dan juga korang di luar sana. Okay, so nak tahu tak apakah 5 cara tu? Nak tahu tak apakah 5 cara nak kekalkan motivasi dalam diri kita? Kan, nak tahu tak? Sangat penting kan? Motivasi dalam diri kita ni sebenarnya sangat penting. Okay, so ada 5 yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni. Biasalah kita dalam kehidupan kita kan, sistem kehidupan kita, lagi-lagi zaman sekarang kan, macam-macam benda yang berlaku kan dengan kita kan. So kita sebenarnya susah sebenarnya nak kekalkan motivasi dalam diri kita tu sebenarnya. Sangat susah. Tak kisahlah dari segi kerja ke, belajar ke kan. Sebenarnya sangat susah kita, mindset kita ni susah sangat nak kekalkan motivasi tu kan. Sangat susah mindset kita. Sebab apa? Kita akan asyik fikirkan negatif daripada positif. Betul tak? Betul ke tak apa yang Mira cakap ni? Betul tak? Kita mesti akan, mindset kita tu akan selalu fikir negatif je, berbanding kita nak fikirkan positif. Sebab itulah kita ni sebenarnya kena sentiasa positif sebenarnya tau. So apakah cara-cara untuk kita kekalkan positif dalam diri kita tu? Apakah? Ini yang Mira nak sharekan dengan korang. Antaranya adalah kita buat apa yang kita boleh buat dan jangan fikir benda yang kita tak boleh buat kan. Kita jangan fikir dan kita jangan bimbang dan takut apa benda yang kita tak boleh buat. So buat je apa benda yang korang boleh buat kan. Itu nombor 1. So jangan biarkan diri kita ni terlalu fikir dan terlalu emosional sebab benda yang kita tak boleh buat tu. So sebenarnya benda ni yang mengganggu kita tau. Mengganggu kita dalam fikiran kita, dalam otak kita, yang kita susah nak kekalkan motivasi dalam diri kita. Bila kita terlalu emosional, terlalu ikut emosi kita, mengganggu sebenarnya tau. Sebab tu korang buat apa yang korang boleh buat, dan berhenti bimbang tentang apa yang anda tak boleh buat. Itu adalah antara nombor 1. Okay, betul, biawak dalam kepala selalu menjadi penghalang dan menjadi fikiran negatif. Biasalah biawak-biawak dekat kepala kita ni kan, cakap kau tak boleh lah, kau tu lah,
Inilah, betul tak? Sebenarnya sebab itulah yang benda itulah yang mengganggu dalam mindset kita tau sebenarnya. Benda tu yang paling susah kita nak kekalkan positif. Sebab apa? Kita akan selalu fikir negatif daripada positif, betul tak? Fikiran itulah yang menjadikan kita terlalu emosional, kita terlalu memikirkan apa perkara yang kita tak boleh buat dan kita bimbang. Benda ni yang terganggu sebenarnya tau. Mindset kita, setengah orang memang sangat suka nak sentiasa berpositif kan. Bukan korang di luar sana saja, Mira pun macam tu sebenarnya kan. So kita sebenarnya kita cuba elakkan kita terlalu memikirkan perkara yang kita tak boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat, kita fikirkan apa yang kita boleh buat. Buat apa yang kita suka. Buat yang apa yang kita boleh buat. Okay, so jangan fikir dan jangan bimbang apa yang kita tak boleh buat. Itu adalah cara nombor satu untuk kita kekalkan motivasi dalam diri kita. Kan? So lepas ni kita buanglah jauh-jauh perasaan takut ke bimbang dengan perkara-perkara yang kita tak boleh buat tu. Okay, itu adalah nombor satu. Biasalah kita, mindset kita ni sebenarnya susah kita nak ubah, nak mindset kita ni. Korang sendiri tahulah kan mindset kita ni macam mana kan, faham kan. Yang kedua adalah kita kalau nak kekalkan motivasi diri kita tu, kita bergaul lah dengan orang-orang yang positif. Seka-seka yang positif ni sebenarnya yang sangat membantu kita tau. Bila kita bersama dengan golongan-golongan yang berpositif, golongan positif ni sangat baik dan sangat memberi kita ubah mindset kita sebenarnya tau. Sebab kita elakkan kita bergaul dengan orang-orang negatif kan. Kita elakkan tau bergaul dengan orang-orang negatif ni supaya kita sebenarnya boleh kekalkan motivasi dalam diri kita. Bila kita elakkan kita bersama-sama orang yang negatif kan. Sebab apa? Bila bersama dengan orang negatif ni, sebenarnya dia memberikan kesan tau, kesan yang negatif lah kan. Sebab dia tak membantu kita pun sebenarnya. Dia tak membantu kita untuk kita capai ataupun kita impi apa yang kita impikan sebenarnya. Sebab apa? Orang-orang negatif ni selalu downkan kita kan. Dia tak membantu sebenarnya tau. So korang elakkanlah bersama dengan golongan-golongan yang negatif ni. So bersama-sama dengan seka-seka yang positif. Okay, itu yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga adalah kita belajar daripada kesilapan dan kita jangan ulang kesilapan yang kita buat tu. Penting kan, kita boleh belajar. Kan kita boleh sebenarnya bila kita lakukan kesilapan tu sebenarnya mengajar kita tau, mengajar diri kita untuk perbaiki diri kita menjadi lebih baik kan. So kita jangan ulang kesilapan dan jangan belajar dari kesilapan dan jangan ulangi kesilapan tu. So sangat penting bila kita nak kekalkan motivasi dalam diri kita, sebenarnya kita belajar dari kesilapan kita dan kita jangan repeat lagi lah, jangan ulangi kesilapan kita tu kan. Sebab apa? Bila kita lakukan kesilapan ni, kita sebenarnya boleh memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik. Sebab dia mengajar kita kan, mengajar kita untuk menjadi lebih baik lah, lebih positif, betul tak? So kita janganlah ulang kesilapan yang sama, ulang-ulang, janganlah macam tu kan. Dah bila kita dah buat kesilapan tu, so kita stop kesilapan tu, kita jangan ulangi dan kita belajar perbaiki diri kita, betul tak? Inilah antara cara-cara kita nak kekalkan positif dalam diri kita tau. So korang elakkan bersama dengan orang negatif kan. So korang jangan terlalu emosional kan, terlalu memikirkan apa perkara yang korang tak boleh nak buat kan. So kita belajar daripada kesilapan dan kita jangan ulangi. Itu adalah antara untuk kita kekalkan motivasi kita. Okay, so korang bolehlah share kan apa yang Mira sampaikan ni sebenarnya boleh memberi manfaat kan kepada korang, kawan-kawan korang sebenarnya kan. Sebab apa? Bila mindset kita ni sebenarnya sangat suka tau, sangat suka nak
berfikiran positif. Selalu berfikiran negatif je mindset ni. Sebab itulah kita kena selalu ubah mindset kita. Bukan nak cakap lah, Mira sendiri pun macam tu kan. Kadang-kadang macam-macam fikir tau. Fikir negatif je ni kepala otak kan. Fikir negatif je, macam aku boleh buat ke, kan aku boleh buat ke, nanti orang kata. Kita jangan fikirkan apa orang kata tau. Jangan fikirkan apa orang kata. Kita buat apa yang kita boleh buat. Kita yakin dengan diri kita yang kita boleh buat. Okay, so abaikan kata-kata negatif orang ke, kita bersama dengan orang-orang negatif ke, sebab dia tak membantu kita pun sebenarnya. Tak membantu. So better kita bersama orang yang positif. Okay, kan. Bukan best pun jadi yang bila kita shade negatif je kan. Tak best pun. So lebih baik kita sentiasa positif dalam diri kita. Okay, itu yang ketiga. Dan keempat, kita pandai kita merancang. Kita membuat rancangan yang awal lah. Membuat rancangan awal. Kita plan betul-betul. Bukan kita plan, kita rancang apa yang kita nak buat daripada awal hingga akhir. Sebenarnya benda ni bila kita dah rancang, dia boleh kita mencetuskan idea-idea yang baik sebenarnya tau. Selain tu dia boleh tingkatkan productivity kita kan. Kita dapat seterusnya kita akan dapat hasil yang baik lah bila kita dah betul-betul plan, bila kita dah rancang daripada awal sampai akhir kan. So benda ni akan memberi hasil yang baik. So korang kena buat rancangan awal. Okay, tak kisahlah apa-apa perkara pun, korang listkan apa benda yang korang nak buat. Listkan dulu. So barulah kita tahu apa yang next kita nak buat kan. So kita dah rancang esok kita nak buat apa kan. So malam tu korang dah listkan apa yang korang kena buat. List tu dulu lah kena buat sebenarnya. So dia akan mendapatkan hasil yang baik tau bila kita buat rancangan awal ni kan. Sebab kita dah plan, kita dah nampak ke kan. So sebenarnya dia boleh memberikan kita idea-idea tau. Boleh mencetuskan idea-idea yang baik. Okay, so dapat kita kita kenal pastilah apa yang kita nak buat dulu, perkara yang penting dulu kan. Sebab itulah pentingnya kita rancang dan buat lebih awal. So kita tahu apa yang penting dulu kita nak lakukan. Okay, so yang terakhir, sekejap dia 5 dah. Yang terakhir adalah kita raikan kejayaan kita tau. Kita raikan kejayaan kita, wins kita. Walaupun sekecil mana pun, walau kecil ataupun besar pun, kita tetap raikan tau. Sebab apa? Dia sebagai nak menghargai diri kita. Bila kita capai sesuatu, bila kita dapat apa yang kita nak kan. Korang buatlah untuk reward yourself kan. Self reward korang tu, bila korang dah dapat apa yang korang nak, korang sharekan korang punya kejayaan korang punya wins kan. Sangat penting tau. Bila kita raikan setiap wins tu, sebenarnya dia memberikan kita rasa dihargai. Kita rasa macam seronok apa yang kita capai tu, apa yang kita nak tu kita capai. So korang kena selalu sharekan apakah wins yang korang dapat, wins kejayaan korang kan. Self reward korang mainkan peranan penting sebenarnya untuk kita kekalkan motivasi dalam diri kita. Okay, so tak kisahlah wins tu kecil ke, wins tu besar ke, korang raikan juga. Sangat penting kan. Sebab apa? Ia dapat memberikan kita kekalkan motivasi kita tau. Raikan kejayaan anda, tak kisahlah kecil ataupun besar kan. So sebenarnya dia dapat menghargai, kita dapat rasa menghargai diri kita kan. So itulah antara nak kekalkan positif dalam diri kita. Okay, so kesimpulannya dia, kita kena sentiasa membina positif dalam diri kita kan. Sebab apa? Bila positif dalam diri kita ni, sebenarnya dia dapat membantu kita menghasilkan lebih banyak keputusan dan idea-idea yang baik sebenarnya bila kita kekalkan motivasi dalam diri kita ni kan.
So tak rugi pun kalau kita kekalkan motivasi dalam diri kita. Itulah antara yang Mira sharekan malam ni. Ada 5 cara nak kekalkan motivasi diri. Okay? Korang rasa apa yang Mira sharekan ni sebenarnya? Apa yang korang rasa? Bermanfaat tak? Best tak jadi orang yang selalu kekalkan motivasi dan positif dalam diri dia? Sebab apa? Banyak yang dia boleh dapat tau. Dia boleh mencetuskan idea-idea yang baik. Dia boleh membuatkan kerja tu produktiviti kerja mereka dan hasil yang baik sebenarnya. So korang boleh guna apa yang Mira sampaikan ni, cara-cara yang Mira sampaikan ni sebagai rutin harian korang, panduan untuk korang. Apa yang Mira sharekan ni juga adalah untuk diri Mira juga. Okay? Sama-sama kita boleh belajar kan, kita boleh menjadi panduan. Apa yang Mira sampaikan ni, apa yang Mira sharekan malam ni adalah 5 cara nak kekalkan positif dalam diri kita. Okay? Ada 5 yang Mira sharekan tadi. Antaranya adalah kita buat apa yang anda boleh dan berhenti bimbang dengan perkara yang anda tak boleh buat. So itu korang jangan terlalu emotional, korang jangan terlalu fikirkan sangat apa yang korang tak boleh buat tu. Okay? So buat je apa yang korang rasa, apa yang korang boleh buat kan. So kita bergaul dengan orang-orang yang positif sebenarnya sangat membantu kita untuk kekalkan kita motivasi dalam diri kita. Kita belajar daripada kesilapan dan kita jangan ulangi kesilapan kita tu kan. Sebenarnya bila kita belajar daripada kesilapan kita, sebenarnya dia membantu kita tau. Dia membantu kita untuk kita perbaiki diri kita lebih baik lagi kan. So korang membuat rancangan yang lebih awal dan terakhir adalah kita raikan setiap kejayaan kita. Tak kisahlah kejayaan kita tu kecil ke besar ke, korang kena tetap raikan dia. Korang save reward korang. Raikan, buatlah apa yang korang suka kan. Korang save reward korang. Biasa korang belanja di korang shopping ke kan, korang beli barang apa yang korang suka ke, depends korang lah apa yang korang suka. Save reward. So sebenarnya memberikan kita kekalkan motivasi dalam diri kita sebenarnya. Bila kita sharekan, bila kita raikan wins kita kan. Tak kisahlah wins kita tu besar ataupun kecil kan, tapi kita tetap kena raikannya. So itulah 5 cara nak kekalkan motivasi dalam diri. Alhamdulillah, Mira dah habis dah sharekan apa yang Mira sampaikan malam ni kan. Alhamdulillah. So nak tahu yang best lagi tak? Kalau nak tahu, esok Mira akan sharekan lagi apa yang menarik, apa yang Mira rasa boleh jadikan manfaatkan untuk diri korang dan diri Mira juga sebenarnya tahu. So kalau macam tu, korang pun bolehlah sharekan apa yang Mira sampaikan ni, tag kawan-kawan korang kan, kawan-kawan tersayang korang, keluarga ke kan. So apa yang Mira sampaikan ni sebenarnya boleh memberikan panduan untuk korang semua. Okay? So sangat best bila kita sentiasa kekalkan positif ataupun motivasi dalam diri kita. Okay? Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih tau siapa-siapa yang join live Mira malam ni, siapa yang like tu kan, siapa yang share tu, terima kasih tau. Yang selalu support Mira kan, yang selalu support Mira, yang selalu tengok live Mira ke, tengok video Mira selepas Mira upload ni ke kan. Terima kasih tau. Sangat dihargai sebenarnya. So kalau macam tu, insyaAllah kita jumpa lagi esok malam macam biasa pukul 9. Mira akan live lagi di page Sambal Hitam Nur Art. Okay? Ingat Mira, ingat Sambal Hitam Nur Art. Okay? Kalau macam tu, Mira akhiri sampai di sini je. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.